Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sound check sekali, sound check. Kita punya viewer semua boleh dengar ke tak? Video okey ke tak? Hari ni hari kali pertama, saya cuba, software ataupun program ataupun apa, saya cuba StreamYard. Okey. Jadi, apa, kita cuba dulu tengok macam mana, apa, performance dia hari ni senang ke susah ke sebab sebelum ni saya akan pakai, Zoom ya. Jadi ni kita boleh stop dululah. Okey, kita guna Zoom sebelum ni, dan hari ni saya cuba guna StreamYard dulu kita tengok sebab Zoom, berguna juga tapi function dia kurang sikit untuk live streaming yang macam saya nak buat ni kan. Jadi, apa, kita cuba dulu dan kita tengok keadaan, lepas ni macam manalah. Okey, jadi sebelum tu saya nak share dulu, kawan-kawan tolong share dulu ya, share dulu dekat dalam kita punya, website ataupun dekat dalam Facebook kita tolong share dan, sama-sama kita study counter lepas ni ya. Hmm. Okey, jap. Hmm, mana ya? Jom sembang. Okey, ngam. Okey, minta tolong kawan-kawan share ya. So kita sama-sama jom kita study. Sebelum tu ni setting dia maybe tak berapa cantik sikit ya. Kita cubalah ya. Okey, saya akan share full screen. Sebab biasa saya akan share sikit saja supaya kita dapat maximize. Tapi ni saya cuba sebab dia punya feature dia share full screen eh. Saya akan cuba ya. Okey, boleh tak, siapa-siapa tolong komen, video dan juga, audio okey ke tak okey? Sebab saya nak tengok dekat, dashboard, StreamYard ni Kawan-kawan tolong komen apa khabar semua, okey. Okey, ada kawan-kawan yang komen ke? Hello ke, hi ke? Okey. Test. Kita cuba dulu tak tahu lagi ni. Okey, nampak gaya ada. Ada kat situ. Alright. So tak apa, teruskan, share ya, nanti kita akan, apa, entertain, soalan-soalan lepas ni lah. Jadi macam biasa jadual kita pukul sekarang sampai pukul maybe 10.30 ataupun 10.40 macam tu kita akan tengok performance, kita punya screener yang lama-lama, yang 2 minggu lepas dan minggu lepas. Lepas tu kita akan, tengok, kita akan buat screener yang baru. Kita akan cari saham-saham kita yang baru, guna kita punya screener. Okey, lepas tu hari tu baru kita akan jawab soalan-soalan lah. Okey. Saya rasa minggu lepas punya watchlist kita tak buat sebab, website saya down hari tu. Lepas tu terus kita tak ada watchlist tu. Tapi yang 2 minggu lepas punya ada. Okey, jap. Kita share screen dulu. Hmm. Cik Abdul Latif. Okey, saya nampak ada komen dekat dalam, dashboard, StreamYard. Terima kasih banyak ya. Share screen. Okey, dekat sini dia terhad sikit ya. Saya akan cuba share screen yang penuh lah. Okey. Okey, itu dia. Hopefully korang boleh nampak ya. Alright, so ni saya kecilkan dulu. Ni screener yang biasalah. Okey, moving average 5, 10 dan 50. Okey, ini yang biasa. Dan juga dekat daily, ni kita punya dia lah. Saya screen selalunya bawah pada harga RM3. Ini, sekejap kita off dulu. Menyemak ya. Collapsekan dia. Alright. Okay, kita tengok minggu ni agak rare, agak susah sikit, bukan susah. Kita ada satu fundamental development yang baru untuk negara kita. Jadi, bila ada sesuatu yang besar, bagi saya besarlah, okey, pengumuman pertukaran kerajaan dan juga kita dapat kerajaan baru dan juga kita dapat Perdana Menteri yang baru. Okey. Jadi kita tengok dulu sebab benda ni dia ada efek yang besar dekat indeks hari tu Indeks naik lebih pada 4% sebab pagi tu pukul 10 tu saya dah ada post dekat saya punya Facebook. Saya beritahu market sangat rancak pagi ni, petang tu mungkin ada good news. Jadi selalunya kan, maybe boleh tengok Facebook. Sekejap sekejap ya, tengok dulu tepi dulu.
Sebab saya bagi tahu tu sebab biasanya kan players dalam market ni, terutamalah kan bahagian kewangan, bahagian duit, bahagian pasar saham ni kan, selalunya diorang akan dapat info awal ataupun dia akan dapat, orang kata speculation, dapat rumours tu dulu. Okay, dia dah kaji, dia pun ada gambaran macam mana, apa yang bakal berlaku semua tu, biasanya dia akan react dekat dalam market. So dia akan beli cepat-cepat, akan jual cepat-cepat dia. Jadi tindakan orang yang besar-besar ni biasanya dia akan mempengaruhi market. So bila dia mempengaruhi market, kita pun akan nampaklah benda tu dan kita akan follow jejak. Yang ini trader punya style lah, trader punya strategi, iaitu dia follow where the smart money goes. Maknanya kalau smart money tu mula membeli yang banyak, sebab kita retailer dalam market ni lebih kurang dalam, saya rasa maybe dalam 20% saja. Okey. Lagi 40 ke 50% institutional investors, dan 40 ke 50% lagi ialah ialah foreign investors, foreign funds lah. Okey. So diorang ni akan mempengaruhi jual beli ataupun direction of the market. Okay. Jadi bila saya tak tengok data yang foreign fund hari tu lepas pada announcement tu, saya assume dia akan besar lah. Okay. Sekejap saya tunjuk dekat korang saya punya post pagi tu. Jadi untuk trader, dia akan sense benda-benda macam ni. Jadi kalau kita bukan tak biasa dalam market, kita memang maybe kita akan kurang perasan lah. Hujung masa market tutup baru macam semua orang dah kecoh. Okay. So kita nak macam tu. Kita kalau trader, kita nak trade, kita nak masuk awal, kita nak ada dalam tu dah. Okay. Ataupun kita aware of the change. Sekejap je, macam mana ni? Kejap ya. Tak nampak lah. Okey lah, tak apalah. Slow-slow ni saya tak minat. Alright, so boleh tengoklah dekat Facebook saya, Kamarul X, fb.com/kamarulx. Korang cari je dekat Facebook. Lepas tu tengok pagi, tak silap saya hari Khamis hari tu ataupun hari Rabu, tak ingat. Pukul 10 lebih tu saya dah bagi tahu gambaran apa yang mungkin akan berlaku. Sebab apa? Sebab kita dah boleh sense pergerakan dalam market. Sebab kita selalu duduk in out, hari-hari duduk gitu kan. So kita boleh observe. Macam biasalah kalau kita dah biasa menjala kat sungai contohnya kan. Kita akan aware arus hari ni kuat ke perlahan, air tinggi ke rendah. Detail-detail tu kita akan perasan sebab kita selalu ada. Kalau macam orang baru datang nak berkelah, kadang-kadang air kuat sangat tu, air kuat pun dia orang pun tak perasan sebab dia orang baru nampak kan. Jadi dia ingat benda ni biasa. Kena ada orang yang lain yang biasa bagi tahu sekarang ni air tengah bahaya. Jadi jangan duduk tepi sungai, naik ke atas sikit. Macam tu lah. Okay. Jadi kalau orang biasa, korang akan develop sense yang macam ni. Okay. Alright. Kita tengok KLCI dulu. Okay, nanti saya akan post analysis untuk KLCI index. Sorry, technical analysis untuk KLCI index. Jadi pada saya lah, saya dah tengok sehari dua hari ni, dia belum lagi sangat bullish. Okay, especially dari segi volume lah. Sekejap ya, ni kita hide dulu. Masukkan dalam group. Okay, hide. Kita buka group 1 punya info ataupun okay. Korang boleh tengok index ni. Yang utama, sorry, kita tukar weekly dulu. Kita tengok medium term dulu Sebab dengan news Perdana Menteri baru ni, kita akan dapat knee-jerk reaction yang ekstrim. Sebab ada orang bullish, ada orang bearish kan. Jadi siapa yang bullish memang dia akan masuk market, siapa yang bearish dia akan keluar. Jadi nampaknya net lebih pada bullish. Tetapi market kita ni belum keluar daripada zone bearish lagi. Itu yang saya cerita ya. Jadi cuba kita tengok, besarkan sikit lagi. Okay, dua ni yang ni satu saya copy, paste line ni, tarik ke bawah. Letak dekat situ. Okay. Jadi apa yang ada dalam market sekarang lah, bagi ni pada pendapat saya
Ni kita buang dululah. Okay, pada pendapat saya KLCI index ni belum lagi bullish. Tapi tanda-tanda awal dah ada lah. Okay. Okay. So, kita tengok apa yang kita kena tengok dalam kotak ni saja. Mari saya lukis. Daripada sini sampai sini saja. Okay, tengok yang dalam kotak ni saja. Okay, yang pertama yang kita kena tengok. Okay, so kita tahu satu pucuk kat sini ini pada Disember 2020. Okay, lepas pada tu kat sini pucuk satu lagi 25 April ataupun lebih kurang kat sini lah. Jadi dua pucuk ni kita buat satu garisan turun. Okay, dia akan jadi downtrend. Market kita daripada 2020 ni dia tengah down. Okay, so satu lagi kita pakai yang garisan bawah ni. Okay, lepas tu kita gariskan, kita ambil yang parallel ni. Kita ambil ke sini, letak kat bawah ni, kita akan dapat line yang ni So saya akan tandakan, maybe kita tukar sikit color dia. Kita buat tebal sikit line untuk kita nampak. Dan kita tanda color yang ni. Okay. So ini adalah downtrend line dan bawah ni ialah downtrend channel. So kita tengok daripada sini dia turun ke bawah ni. Okay. Ini belum lagi. Lepas tu dia naik ke atas ni, kita dah ada 3 point. Point yang mana? Kita ada 3 point yang kita guna tu. Ialah satu yang pertama point yang situ. Lepas tu point yang kedua yang bawah ni. Dan point yang ketiga yang ni. Okay. So bila kita ada 3 point ni, kita dah boleh buat macam dia punya apa. Kita boleh extrapolate lah. Kita ada satu line kat sini dan kita boleh ambil line ni, kita letak sini. Jadi kita tengok in the future ke kanan, kita tengok daripada sini market kita jatuh ngam-ngam sentuh dekat line yang kita lukis ni. Ini basic technical analysis lah. Dia akan jadi, dia akan nampak. Jadi bila semua orang observe dekat level ni, dia akan tahu macam future level maybe market akan rebound kat sini. Dia akan perhati bila market turun kat sini, dia mula entry, especially untuk short term trade lah. Yang kita tengok dalam weekly tu, lepas tu terus naik sampai area 1500 zone yang saya lukis ni, zone hijau ni. Lepas tu dia turun balik melebihi kat sini, overreaction. Lepas pada tu naik balik kat sini dan ini adalah minggu lepas punya candlestick. Okay, so sekarang ni dia masih lagi belum melepasi zone yang saya lukis ni. Zone ni 1500 lah, antara 1485 hingga 1515. Lebih kurang 10 point ke atas, bukan 10 point. 10 point ke atas dan 10 point ke bawah. Bukan 10 point. 10%. 10% ke atas dan 10% ke bawah zone yang ni Zone di atas 1500. So, paling ekstrim dekat sini dan sekarang ni dia dah on the way naik. So market kita untuk short term ni possibly kita nak kata dia bullish sangat belum lagi, tapi maybe dia akan naik sampai ke area sini dulu. Ni saya dah lukis. So possibly dia akan pergi ke situ. Kalau angle tu betul, maybe kita akan cecah 1550 ke 1580 dekat dalam zone ni lah. Okay. So ni indeks. Jadi apa indeks ni? Indeks ni adalah 30 syarikat yang utama paling besar dalam Bursa Malaysia. Okay, termasuk Genting, termasuk Top Glove saya tak pasti, maybe akan keluar lah nanti sebab market capitalization dah turun. Sime Dabi lah, Sime. Apa dia saya pun tak ingat lah. KLK yang plantation, ada beberapa company yang plantation dan lain-lain. Okay, jadi list tu boleh tengok lah sebab saya jarang trade counter index. Okay, so kita tengok counter-counter tu possibly dia akan mula naik dan mencecah zone kat sini. Ini kemungkinan sajalah. Okay, sebab nampaknya pattern kat sini kita ada satu bullish engulfing sini, ini pun ada bullish engulfing. Jadi possibly benda ni strong move untuk naik. Tapi untuk cecah kat sini, harga ni dia kena breakout. Pada saya lah, kena breakout 1515 dulu baru ada peluang dia pergi ke 1550 ataupun 15 dalam zone ni. Okay, lebih kurang sini. Jadi itu summary lah. Jadi kalau lah kan market kita break level ni, dia pergi atas pada 1580, seterusnya possibly kita nak tengok market kita naik ke situ. 1600 punya level. Ke 1616. Okay, once yang ni dah break, kita nak tengok dia tembus level ni, 1670 ni dan seterusnya. Jadi setiap kali dia break tu, bertambah bullish kita punya
pasaran. Gitu. Okay. Jadi untuk dia naik ke sini, dia kenalah breakout zone ni dulu. Itu yang paling utama. Okay. So tu sedikit pandangan saya pada indeks, bukan terlalu bullish, tapi news ni sangat bagus lah. Okay, maknanya investors react positively to the news. Cuma kita nak tengok performance Perdana Menteri kita dan tim dia untuk another 100 hari. Biasanya itu akan gauge lah performance macam mana Perdana Menteri kita bagus ke tak. Dalam 100 hari tu tengok polisi apa yang dia tentukan, ada buat kerja ke tak buat kerja ke, apa yang dia dah capai ataupun dia punya program apa dah mula, semua tu dalam masa 100 hari. Biasanya orang akan nilai kat situ lah. Dalam first 100 hari dia akan tuliskan dia punya pencapaian. Jadi kita kena nilai. Kalau okey, kalau investor rasa benda tu okey, then market maybe akan continue rally. Itulah. Okay. Alright. Seterusnya kita tengok balik kita punya minggu lepas punya. So, 2 minggu lepas. 2 minggu lepas ialah 14 hari bulan. Saya rasa 21 hari bulan tak ada. So, kita tengok watchlist kita 14 hari bulan dulu. 14 maknanya 1, 4, 11. Ni dia. Ada 3 screener lah. Kita ada 14 hari bulan 11, BTF 14 bulan 11 JCK dan juga 14 bulan 11 PC. PC ni BTF dengan PC ni ialah dua kita punya screener dekat dalam website Teropong Bursa. Okay, so kita tengok yang BTF ni dulu. 14, 11. So ni website dia ni teropongbursa.my/screener. So akan ada beberapa update lagi lah yang kita akan masukkan kat sini. Baru ni kita dah tambah screener syariah compliant punya stocks. Okay. So next kita akan letak yang paling best iaitu performance. Kita akan test performance. Dia akan backdate performance untuk pre-closing screener ni dulu. Dia akan keluarkan result yang last 30 hari dia result yang keluar daripada screener ni. Korang boleh tengok performance next day macam mana, next 5 days macam mana, next 10 days macam mana. Okay, itu coming up. InsyaAllah sekarang ni apa yang kita dapat memang 80% dan ke atas kita punya performance bagus ataupun dia jadi. Okay, kalau ada 10 tu 8, probably 7, 8 akan jadi. Sebab kita test lebih kurang dalam 1,500 data points dan kita dapat result 80% tu. Okay. Alright, so benda ni korang boleh subscribe. Untuk yang free punya dia akan bagi 5 kalau tak silap saya. Okay, dan siapa yang subscribe RM30 sebulan, korang boleh search counter korang kat sini. Ada tak masuk dalam ni? Kalau ada masuk dalam ni, insyaAllah ada high chances untuk benda tu continue jalan. Okay. Okay, so kita tengok 14 bulan 11 BTF Top Glove. 14 bulan 11 dia trigger kat mana? Oh sorry, ni weekly chart. Kita buka balik dekat daily. Okay. Okay, ni 8, 10, 11, 14. Oh, okay. So apa yang berlaku, benda ni dia dah sampai dekat pucuk dah sebenarnya. Okay. Lepas tu dia dah mula turun. Kalau kita on balik kita punya moving averages okay, dekat sini price dah mula failing. Jadi boleh kita kata benda ni dah mula ekstrim juga sebab dia dah mula jauh jarak dia daripada moving average 5 ni. Saya punya observation macam tu lah. Okay, kalau counter tu pergerakan dia dengan moving average 5 tu dah ekstrim, maknanya dah jauh, ada chances benda tu dah mula nak retracement. Okay, so kena hati-hati. Ini signal yang barulah bagi saya. Okay, dan next day tu dia turun. So ni masih lagi boleh observe sebab dia overall tengah trend. Support level kat sini. Okay, so kalau dia break kat bawah ni, kita boleh assume benda ni akan cuba akan continue turun. Kalau dia break bawah tu, so maybe dia nak test balik ke moving average 50 area situlah. Okay, moving average 50 ni. Okay, siapa yang ada tanya-tanya soalan tu, korang minta tolong share dulu share kita punya live ni. Lepas pada tu nanti kita akan bacakan soalan-soalan tu Kita akan fokus kepada sharer dulu. Alright. Ini kalau dia break bawah ni, kita consider dia bearish dari segi technical. Dan kalau dia break atas ni, kita panggil dia bullish. Maknanya dia sepatutnya continue naik. Faham Ni kita tukar 2 point balik. Okay. Okay, ni analisis kasar saja dan basically kalau siapa yang kenal saya dia tahu saya akan buat jenis yang short term trade lah. Bukan spesifik intraday, tapi yang jenis yang trade yang kita pegang dalam 5 ke 10 hari saja. Okay.
So ASB kita trigger 14 hari bulan 11. Kita tengok. 14, 11. Okay, kat sini So dia turun. Dia still right atas moving average 10. Dekat sini dia gap down. Dia gap down bawah pada moving average 10 dan dia terus naik. Jadi kalau kita consider simple trading strategy yang pakai moving average 10, kita kata benda ni belum fail. Okay, sebab dia just gap down, dia buy untuk strategi moving average, buy above moving average dan sell below bila dia close. Buy bila dia close above moving average, itu signal yang pertama untuk buy, dan sell bila dia close di bawah moving average 10. Ini strategi yang paling simple. Jadi strategi simple ni walaupun simple, memang dia jadilah sebenarnya. Tetapi kita kena tengok, kita kena apply dia dekat counter yang betul. So bila kita dapat apply yang counter yang betul, trade kita akan jadi senang. Okay, itu je kuncinya. Jadi sekarang ni ramai orang fokus kepada counter-counter yang murah. Counter-counter sebab apa? Counter penny stock ni sebab boleh beli banyak. Okay, dia kata harga rakyat, harga marhain. Okay, tapi tak semestinya. Okay, sebab kalau satu counter tu harga dia RM1, dia naik 5%, nilai pelaburan kita naik 5%. Jadi jangan beli yang terlalu kecil sebabkan alasan kita boleh beli banyak dekat kaunter yang sikit. Okay, sebab yang ni kalau kaunter mahal kita boleh beli satu je. Tapi kalau yang sikit kita boleh beli banyak. Tapi sebenarnya bila banyak unit kita, dia akan jadi lebih berisiko. Faham Alright, so dia right daripada sini. Okay, macam saya cerita tadi, atas pada moving average 10, dia close kat situ 14. Dan dia sampai highest Contoh je lah ni highest 32 sen, kita gain lebih kurang dalam 128%. Jadi screener ni yang saya buat ni, yang ada dekat Telepon Bursa Tolong Saya Develop ni, sebenarnya dia dia akan shortlistkan, bukan sekat screener technical yang biasa saja tau. Dia akan gabungkan beberapa function lain juga untuk kita letak di dalam ni. Sebab ni bukan screener biasa. Kalau korang run screener yang macam saya tulis tu 5, 10, 50 tu, tak semestinya korang akan dapat dalam susunan ni. Okay, dia punya rahsia dia sebenarnya, ataupun dia punya yang bestnya screener ni, dia punya susunan dia. Okay, so yang ni, yang pertama ni ialah yang paling patuh kriteria yang kita set. Okay, kalau dia penny stock sah. Okay, macam tu. Jadi dia tak ada exception. Yang pentingnya dia patuh technical ataupun kriteria yang kita set. Jadi kriteria tu kalau tak silap saya maybe ada dalam 10 macam tu lah. Okay, termasuk moving average dan juga beberapa benda lain lagi lah. Secret recipe lah orang kata kan. Jadi kalau korang subscribe screen ni, pastikan pakai preset yang ni. Okay, tolong pakai ni sebab ini kita punya secret formula ada dekat dalam ni. Okay, kalau tak nak susun result ni based on preset ni, boleh susun based on volume. Kalau nak based on price, semua boleh. Tapi kita punya cadangan kita sort based on preset yang kita dah ada kat sini. Okay, default dia akan set kat sini lah. Alright. Sorry, ini bukan data yang latest lah. Maybe kita kena refresh dulu. Okay, itu ASB. Harta. $14 kat sini. Ini pun jatuh, tak jadi dah sebab dia dah mula trending tapi belum breakout lagi kat sini. Sebab kita ada banyak uncertainty pada masa tu. Okay, jadi screener yang saya ada ni biasanya lah dia akan perform masa market keadaan biasa. Sama ada biasa bearish ataupun biasa bullish. Index kadang-kadang jam tak bergerak kat situ, counter-counter lain jalan. Jadi kita fokus kat situ. Okay, so ini tak berapa nak menjadilah. Okay, pertama. Okay, 11, 14 kat sini. So price turun bawah pada moving average 10 dulu. Lepas tu mula naik dan melompat. Kat sini saya tak pasti apa yang berlaku sebenarnya. Tapi maybe ada sangkut paut dengan politik jugalah. Company ni tak dapat, tak menang lesen digital banking license. Dia tak menang. Okay, sebab tu kita tengok pada awalnya dia ada gap down dekat sini. Dia ada satu kena dump lah kat sini Zap, masa ni dia tak dapat lesen internet, digital banking license. Tetapi harga dia tidak turun terus menerus. Dia turun sikit saja Zap kat sini, lepas tu dia sambung naik stable, lepas tu turun naik lagi.
Jadi saya tak tahu apa cerita. Possibly ada berita lain lah yang akan support kita. Saya pun kurang study pasal counter ni. Tapi saya memang dah bagi tahu kalau kita tengok teknikal dia okey, kita dah boleh trade. Ni fokus kepada trader dululah. Okay. Jadi news kita boleh baca kemudian. Kadang-kadang kan tak ada news keluar pun harga tetap naik. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang go for speculative trading ataupun yang operate counter tu dia memang cari orang yang spekulatif. Jadi kalau kita sempat masuk on time, kadang-kadang kita tak perlu tanya kenapa. Right? So yang ni 14. Okay. Lepas tu dia turun dan sama naik. Sekejap 14 closing kat sini Situ highest. Lepas tu ni lowest dia kita ambil risiko lebih kurang dalam 7%. Yep. Lepas tu profit kita ataupun max profit lebih kurang dalam 9%. So ini risiko ni almost 1 to 1 lah. So kita ambil risiko 7, 8, 10%, kita gain lebih kurang dalam amount yang sama. Jadi bila kita trade, kita kena ada dua benda lagi. Yang selain daripada teknik kita ataupun strategi, kita kena ada money management, berapa lot ataupun lot sizing position sizing, berapa kuantiti yang kita nak kena beli, dan juga risk reward yang ada dekat dalam trading strategi kita. Benda ni semua kalau tak tahu boleh tengok dekat YouTube banyak, dekat channel Teropong Bursa ada, dekat dekat dalam Facebook Teropong Bursa pun ada share sedikit info yang pasal benda ni Okay, so yang ni 14 bulan. Ini pun gagal lagi lah, sorry lah guys. Okay. Dan saya pasti kat sini pun memang probably ada keluar jugalah. Maybe tak Supermax ni tak keluar lagi kot dalam kita punya screener. Okay, so ni pun gagal. Tengok Artronic. Okay, 14 kat sini naik sikit saja, lebih kurang dalam 2.6% sebelum dia turun. Jadi pada saya lah kat sini ada signal yang baru untuk kita tengok-tengok counter, bukan untuk beli. Okay, untuk tengok-tengok counter ni maybe akan ada sambung naik lagi. Macam ni contohnya kan, ZAP ada satu, ini pun ada satu. Okay, apa akan jadi lepas pada ni? Sebenarnya tak ada siapa tahu. Okay, kita boleh buat ramalan. Lepas tu kita kena ingat ramalan kita tu akan ada peluang untuk dia salah. Okay, ramalan kita tu memang bukan 100%. Jadi kita kena pastikan kalau salah, macam mana kita nak identify analisis kita tu salah dan kita kena bertindak. Apa tindakan kita? Kalau analisis kita betul, tindakan kita apa? Kita take profit dekat sekian-sekian level. Kalau analisis kita salah, kita kena cut loss dekat sekian-sekian level. Jangan fokus kepada counter ni boleh naik lagi ke tak? Tak ada siapa tahu benda tu. 5 minit lagi pun kita tak tahu. Umur kita panjang mana pun kita tak tahu. Okay, kita turun tangga kejap lagi terplank out ke terjatuh pun kita tak tahu kan. Jadi jangan terpengaruhlah dengan orang-orang yang kata dia boleh predict the market macam ni. Okay, memang betul prediction tu memang kita boleh buat, tapi accuracy dia, okay, dia takkan 100%. Dan kadang-kadang bila orang yang terlalu confident duk cerita pasal benda ni kan, bila salah je dia pun akan guna benda yang sama juga. Dia akan cakap market bukan kita punya kan, gitu gini kan. Tapi bila tambah cerita kau main confident, kata ni confirm naik kan, agak-agak lah. Alright, so ini gagal juga. Tapi ini ada satu lagi baru punya. So roughly dia duduk dekat area bottom jugalah. Okay, dia duduk dekat area lower high. Higher low kat sini. Okay, so ini paras yang rendah dan ini paras yang lebih tinggi. Okay, so overall daripada point yang ke sini ni kita boleh kata dia uptrend. Okay, tapi uptrend yang bahaya sebab benda ni dah mula menunjukkan lower high juga. Okay, I don't know, maybe dia akan membentuk triangle dan sebagainya, tapi ini masih lagi fasa consolidation. Strong trend bila dia break up area 70 sen. Jadi dalam proses ni dia naik, maybe dia akan naik, dia cecah kat sini, lepas tu dia reverse balik, tapi strong signal di atas 70 sen. Maknanya ada satu fundamental yang berubah. Okay, icon 15 sen, 14. Okay, ni so ni 14. Lepas tu ni kita tarik je lah apa yang dah ada ni. Highest setakat ni pada 10%. Lepas tu dia turun sikit ni, sideways sekejap, lepas tu dia naik dan dia breakout. Gitulah.
Okay. Jadi screener yang kita nak ni, kita ada kat sini ni, dia indiscriminate. Dia takkan discriminate counter-counter penny stocks ke apa ke. Counter yang ada highest potential, dia akan keluar kat sini. Okay. So ni kita ada lebih kurang dalam 102 ni, maknanya banyak counter yang bullish. Korang boleh search lah counter korang ada kat sini ke tak. Tapi itu untuk yang berbayar sajalah. Okay, kalau yang ada 5 saja tu, nak search pun dia akan keluar search yang 5 saja. Okay, so kita ada juga ni advanced trend following, pre-closing dan juga T0. T0 ni ialah untuk yang momentum trading. Siapa yang fokus pada momentum trading nak cari counter-counter yang T0, korang boleh tengok dekat screener ni. 1-2 hari lagi jalan, 1-2 hari lagi jalan. 1-2-3 hari lagi maybe dia akan jalan. Cuba tengok ni ya. Contoh Genetech ni dia trigger paling lama T9. Okay, cuba kita tengok. Contoh sajalah. Maknanya dia trigger yang pertama sekali yang dalam rekod 9 hari lepas. So hari ni T9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. T pertama, T0 punya screener dia keluar dekat sini. Okay, faham Ni kita panggil T0. Okay, screener ni boleh detect benda macam ni lah. Okay, dan kita copy dan hari ni ialah bukan hari ni, hari Jumaat, hari yang last trading itu hari Jumaat Ini adalah T9. Dan setiap hari ni T0 yang last yang dia trigger. Okay, kita tengok kat sini ada T9. Lepas tu hari ni juga T6 dan hari ni hari Jumaat hari itulah dia adalah T5, T4, T3 dan T1. Okay, kalau T1 ni maknanya ni T1 hari ni adalah T0 yang hari sebelumnya. So tengok kan? Ngam tak? Okay, jadi benda ni sangat susah untuk kita algokan dia sebab yang pakai screener biasa ataupun dia punya mathematical punya equation ataupun dia punya program tu banyak senang, tapi saya curahkan saya punya pengalaman, saya punya observation dengan trading plans yang saya personal punya masuk dalam ni yang tak ada dekat chart. Okay, kita nak program coding pakai chart memang senang. Saya pun ada beberapa indikator yang saya guna sendiri, contohnya macam pirate flag, moving average tu, dan ada beberapa lagi lah yang korang tengok kat bawah ni pun yang saya tengah evaluate ni, buy signal strength. Okay, so ini pun semua saya buat sendiri, tak ada masalah. Tapi nak coding yang tak ada dekat chart, itu benda yang susah untuk saya buat. Jadi saya perlu bantuan tim programmer dekat dalam Teropong Bursa untuk bantu translatekan saya punya personal trading plan jadi kita punya screener. Jadi gitu. Okay, so kita ada ni. Jadi untuk yang screener lain ni free account tak dapat lah. Free account hanya BTF dan juga ada 5. Lain-lain ni dia akan lock dulu. Okay, jadi siapa yang nak ni nanti boleh just register kat sini, korang akan dapat link rasanya untuk subscribe screener ni. Okay, alright, so berbalik kepada kita punya screener, kita tengok Care Plus pula, counter-counter healthcare kurang perform lah. Okay, 14 kat sini dan dia tengah turun. Ni saya conteng lah macam-macam lah. Ni tak relevan ni. Delete sikit Okay, jadi siapa ada soalan korang share dulu, lepas tu kita akan discuss nanti Kita akan utamakan share dulu. So kat sini market dah mula turun. Ni ada satu lagi lah. Okay, cuma yang ni tak berapa strong sangat signal dia. Okay, strategi yang saya guna ataupun saya punya plan lah. Okay, trading plan saya memang dia tak fokus kepada, kalau tak ada trading view pun tak apa sebenarnya, sebab saya bermula daripada dulu kita fokus kepada sebab dulu kan modal tak apa nak ada kan, memang 100% saya guna trading platform. Jadi information yang ada dekat trading platform tu yang sebenarnya kunci saya punya trading plan, bukan dekat technical, bukan dekat trigger yang tu, trigger ni tak. Okay, saya gunakan information yang ada dekat dalam trading platform untuk menilai potential sebuah counter. Jadi kalau pakai technical yang dekat chart ni saja, probably kalau saya lah kan, maybe 20%, 30% je saya punya strategi yang berdasarkan chart. Yang bakinya tu saya pernah ajar dalam saya punya kelas coaching kan, tapi tak ramai student yang boleh faham benda tu sebab dia involve filosofi, involve supply and demand dan benda-benda macam tu lah. Jadi alhamdulillah ada rezeki saya jumpa programmer yang bijak untuk translatekan apa yang saya punya untuk jadi screener yang ni lah. Okay, dan Teropong Bursa tolong saya jual lah. Okay, alright.
Okay, next Inari 14 hari bulan kat sini Okay, dia slowly turun sikit. Yang ni close. Okay, so ni open bawah pada moving average 10 dan naik. Yang ni first time dia close. Jadi kalau siapa pakai yang filter rule beberapa peratus kat atas ataupun kat bawah ni baru dia nak react, lebih selamat lah. Okay, so ini sekali lagi dia up dan naik. Ini kita panggil operator test. Kalau korang study price volume analysis, ini ada possibly operator test dipanggil. Okay, anomaly lah kiranya. So ada operator test untuk cari seller ada ke tak dalam market. Kalau dia confident seller tak ada, dia akan based on volume ni juga. Okay, so confident seller tak ada, market baru akan boleh move. Korang tengok ni ada pin bar punya apa, saya tak tahulah apa benda nama candlestick ni, nama dia tak penting sebenarnya, but tapi apa yang dia buat tu. Okay, ni satu naik, ni ada satu naik. Okay, korang study buku Anna Colling, price volume price analysis, dia ada relationship tu. Dia ada 4 benda lah, momentum, bullish, bearish, lepas tu bukan 4, saya tak ingat lah. Dia ada bullish, bearish, lepas tu anomaly, lepas tu fasa-fasa tu lah, Wyckoff, bukan Wyckoff, fasa accumulation, distribution dengan markup. So benda-benda tu orang study benda tu, insyaAllah boleh trade tanpa indikator. Okay, saya memang tengok kat chart, tapi trading plan saya memang tak ada dekat chart lah. Okay, so kena tengok benda-benda kriteria lain. Okay, so tu specialnya. Okay, tengok last, the next. The next unfortunate lah. Okay, kat sini dia punya trigger awal. Lepas tu besok tu naik sikit. Adalah lebih kurang dalam 1.5% dapat. Sini sebenarnya. Okay, so dah 3%. Okay, highest kat situ sebelum dia turun dan crash. Jadi benda ni bagi saya untuk trader yang terror punya tak ada hal untuk korang trade dekat sini. Tapi ni dah mula bearish lah. Okay, so satu benda yang kita kena ingat, kalau market tu extremely bearish, dia sepatutnya lah maybe 70-80% dia akan technical rebound. Ke mana? At least 20% ataupun 25%. Cuba tengok. Tapi untuk siapa-siapa yang terror je lah. Okay, yang berani. Kalau tak ada proper plan, jangan So dia extreme kat situ. Okay, dia rebound 50%. One. So dia rebound 38, 50% juga. Dia rebound at least separuh. Naik ke atas ni sebelum dia turun. Ini agak bagus lah sebenarnya dia punya technical rebound ni. Okay. So bila ada satu benda yang ekstrim, dia turun ekstrim, akan ada technical rebound at least 20% ataupun 30%. Okay, 1/3 lah. Kalau pakai Dow theory, dia 1/3. Kalau dia naik pun sama juga. Kalau dia naik ekstrim, akan ada, biasanya akan ada technical ataupun correction, 20%, 30% dia akan turun ke bawah dulu sebelum dia sambung naik. Kalau dia ekstrim sangat lah. Okay. Alright, so habis BTF, dan kita tengok satu lagi JCK lah. PC ni tak payah tengok agak lah, kita tak cukup masa ni. BTF, sorry, ni JCK, ni gagal. Okay, top glove kat sini masa dia tengah strong trending ni, signal masih lagi okay, tapi dia jauh sikit daripada moving average 5. Okay, gagal. Yang ni Atronic pun gagal. Okay, kat sini top 14. Supermax ni gagal juga. KAB, cuba kita tengok Supermax kat sini dah ada keluar bearish engulfing. Ini belum apa-apa lagi lah. Okay, tapi dia tengah turun, dia tengah downtrend. So ni kena careful Ni pun dah ada satu tanda down. Okay, Ahmad Berhama tanya berapa harga bayar bulanan ke? Ya, RM29 untuk screener tu. Bayar bulan-bulan, korang boleh ambil yang 6 bulan ataupun setahun pun boleh. Cuma screener tu kena apply trading plan sendirilah, dekat mana entry, exit dan sebagainya. Saya punya strategi ialah kalau kena pilih satu je, saya akan declare saya sebagai trend follower. Okay, so anything yang trending, dia akan keluar dekat screener tu. Cuma dia susunan dia tu lah. Korang kena study. Wyckoff. Okay, so ni siapa tanya? Pejuang Rakyat tanya URL teropombbursa.my/screener. Okay, so ni Cap Plus pun tak berapa
masa ni lah. Okay, dia naik sikit saja sebelum dia gagal. Tapi trade ni kita consider dia masih lagi sideways. Hartalega ni pun counter healthcare ataupun glove. Maybe kat sini juga 14 sebelum dia jatuh. Kat sini ada lagi satu signal yang agak bullish. Tapi benda masih lagi kat bawah lah. Bila benda kat bawah, kita signal dia secara natural kita boleh consider sebagai weak. Okay, once dia dah naik, baru kita kata signal tu stronger, dan bila keluarkan desik yang besar-besar ni dah mula trending up, barulah dia jadi strong signal. Dekat bawah ni memang ada buy signal, tapi kategori saya ialah kategori weak. Okay, mana saya punya, ada saya punya screener ni, ni nama dia kan, buy signal strength ni, dia akan determinekan, dia akan bantu tunjuk screener ni, signal ni dekat area sini weak ke strong. Cuba tengok ini tengah development lagi tau. Dan saya tak ada plan nak jual pun benda tu. Sekejap Oh, tak ada dah. Buy signal strength. Cuba. Okay. So dekat sini adalah strength lebih kurang berapa ni? 2 2.0. Tengok sebelah kanan So ni ada 2. So ni agak lemah lah buy signal dekat area sini. Okay. Once dia dah mula naik, dekat sini signal strength dah mula masuk 2. Kat sini lebih strong 3. Lepas tu dia turun sikit lagi. Kat sini dah mula strong trending. Tapi bila kita kena ingat juga, bila signal tu dah strong, correction pun risiko dia akan makin tinggi juga. Jadi dekat bawah ni yang warna oranye ni ialah dia punya risiko dia. Dekat sini risiko kecil saja, baru 1 point lah. Okay. Kat sini risiko kurang. Okay, low risk. Sini risiko 1 point lah, lebih kurang lah. Okay. Once dia dah signal dah buy, dah getting stronger, risiko dia meningkat dan seterusnya. Cuma itulah 2 benda ni nak kena tengok. Dia ada satu lagi line hijau ni, dan juga line yang ni, hijau merah ni. Okay, ini adalah liquidity ataupun kita nak check, bagi saya lah counter tu okay ke tak untuk kita trade. Dia ada kriteria dia lah kat sini. Alright. So lepas dah buat coding tu, dia akan keluar result okay ataupun tak okay lah. Okay hijau, merah ni dia tengah low liquidity ataupun tak berapa cun lah kita nak trade gitu. Okay. So ni pun still guna info yang ada dekat chart saja, tak berapa ngam lah. Jadi saya terpaksa pecah-pecahkan juga. Ni sebab saya nak share dengan saya punya klien nanti. Okay, kok lah dia orang nak pakai kan. Alright, so anyway, ni kita nak minimizekan dia lah. Okay, ni harta electrical, healthcare tak berapa ngam kan. Harta ni counter yang bukan healthcare ni dia. 14 hari bulan. Okay. Dia dah breakout. Ini market structure semua ni lah, korang boleh pakai lah. Okay, dia dah breakout kat sini dan dia continue naik. Macam ni lah yang biasa saya akan fokus untuk trade. Signal dia 14 hari bulan mana? Okay, closing dekat sini. Okay. Lepas tu highest lah. Kita ambil highest. Sekarang ni maksimum korang punya profit lebih kurang dalam 9% gitu. Okay. Pertama ni dah tengok benda dah jalan dah pun. Okay lah kan. Okay. Atas pada moving average 50. Ini antara kriteria yang utama. Siapa yang tak biasa lagi trade kan, korang buat screening, cari price atas pada moving average 50 dulu. Okay, sebab price yang bawah pada moving average 50, fundamental dia most probably 70-80% tak bagus. Jadi kalau terus peram counter tu, kita orang baru memang kita tak disiplin. Guarantee tak ada disiplin. So kalau kita pilih counter yang teruk, lepas tu timing pula teruk, memang out. Kita takkan cut loss. So untuk mengurangkan risiko kita tak cut loss dan kita rugi banyak, cari counter yang fundamental stronger, at least trading atas pada moving average 50. Once kau dah establish counter tu, pilih counter-counter tu je. Okay, sebab kalau tak, selagi dia trading atas 50 ni, ada chances untuk dia continue naik. Sebab fundamental dia maybe akan menyokong pergerakan harga. Gitu. Okay. So memang betul lah, ada setengah orang kata technical is everything kan, dia trade pakai technical. Okay, tapi pada saya kalau technical tu dia keluar 15 counter. So nak pilih mana satu? Betul tak? So dia akan berbalik kepada counter yang lebih fundamental dia lebih kukuh, yang lebih selamat compare dengan 15 bakinya itu yang just berdasarkan technical saja.
Jadi kita mesti nak kena ada differentiation juga. Jadi saya memang pakai fundamental, pakai financial, pakai technical, pakai teori supply and demand, teori Wyckoff semua tu. Wyckoff saya kurang pakai lah tapi at least faham lah sikit kan. Saya banyak fokus kepada Dow teori yang ada 6 tu. Okay, orang fokus yang tu filosofi lah. Pada saya kena belajar filosofi tu. Bila dah faham filosofi tu, trading plan apa pun orang mesti boleh buat punya. Okay, lepas tu kena ada disiplin lah. Okay, disiplin ni akan datang dengan pengalaman. So korang kena fight. Kalau kita nak terror fighting dekat dalam boxing kan, kita kena sparring dulu. Tak boleh kita nak training tengok video kita nak punching bag apa semua tu, lepas tu terus nak masuk fight. Tak boleh. Kita kena lepas dah belajar teknik, kita kena sparring dengan kawan dulu, kena lebam-lebam dulu, kena belasah dengan instructor ke trainer ke apa ke. Lepas tu dah okey, baru kita fight. Sebab proses pembelajaran ni macam tu. Daripada pengetahuan, kita buat, dia jadi kefahaman. Okay? Lepas dah faham tu, kita buat lagi, kita latih tubi lagi, baru kat situ kita akan dapat mastery ataupun kita akan jadi mahir. So, kebanyakan orang akan fokus kepada pengetahuan ni saja. Dia rasa dia dah belajar masuk kelas, terus jadi pandai. Masalah kadang ada setengah cikgu macam tu pun. Okay? So, dia kata, this is all that you need to learn. Tak, sebenarnya kita missing piece dia tak boleh nak ajar, iaitu saya rasa at least ada 20% kat situ. Kalau tak 50% pengalaman. Alright. Okay, sorry. Dah 10.50 dah. Okay, so tak apa. Hari ni kita tengok screener je. Tengok screener dekat sini. Kita akan buat shortlist 14 kat sini. Okay. Yuli. Lepas tu inilah jul harga kita ambil ni senang. 14 daripada sini. Dan highest dia 16 ataupun 17% sebelum dia corner. Okay. Yang benda ni semua kena tergantung pada korang punya trading plan. Okay. Kalau masih lagi bertanya orang, ni boleh hold ke tak? Jawapan saya, what's your trading plan dulu. Lepas tu saya akan ajar trading plan tu apa benda sebenarnya, kat mana entry, kat mana exit, based on saya punya. Jadi kalau nak pakai boleh, tak nak pakai pun tak apa. Kalau boleh jangan pakailah. Sebab itu pun bukan saranan untuk beli jual, tapi nak bagi contoh saja. Alright, JDM 14 November sini. Okay, basically tak ada apa-apa lagi lah tu. Okay, kalau siapa yang tengah hold counter ni pun maybe dia tengah sideways, dia tengah rugi sikit ataupun untung sikit kat sini. Okay, ni dah ada lukisan ni sikit ni. Okay, dia tengah membentuk triangle lah. Tak pasti lagi dia akan turun ke bawah ni ataupun dia akan breakout cecah kat sini. Belum tahu lagi. Okay. Jax. Ini plantation kalau tak salah saya. Okey, Faiz Razak tanya, Tuan adakah bursa lebih aktif dan positif dengan pelantikan Perdana Menteri 10? Berdasarkan hari kejadian tu, ya. Okey, hari Khamis dengan Jumaat tu lah. Adakah dia akan berterusan? Saya rasa dia akan berbalik kepada performance negara, ekonomi negara. Okay. Jadi kalau ekonomi negara ni dia berjaya masukkan ataupun letakkan polisi-polisi yang bagus in place, dia boleh protect consumer, boleh protect business. Okay, pada saya kan, business ialah tulang belakang pada sebuah negara. Okay, jadi kalau business tak perform, automatic rakyat akan jam. Dia bukan rakyat dia makmur dulu. Dia kena business perform dulu, lepas tu baru rakyat akan makmur. Jadi yelah, ada setengah-setengah polisi sekarang kan, dia akan fokus kepada rakyat dulu, meringankan beban rakyat lah, itulah inilah kan. So bila buat macam tu sebenarnya bisnes akan tertekan. So bila bisnes tertekan, rakyat akan automatik lagi susah sebenarnya. Gitu je sifir dia. Pada saya lah kan, saya bukan pandai ekonomi. Cuma pandangan saya macam tu. Jadi kerajaan kena fokus macam dulu, zaman-zaman dulu, fokus kepada bisnes dulu. Bisnes bagus, memang negara kita perform. Jadi kalau bisnes bagus, dia akan hire orang. Orang nak gaji berapa, dia akan bagi. Betul tak? Macam harga minyak tengah naik kan. Engineer minta gaji 30,000, bagi je. Okay. So bila dah harga minyak dah down, engineer nak minta gaji 4,000 pun, alah ni awak tak perform lah ni. Macam-macam alasan dia bagi kan. Gitu. Okay. So bukan tak bagus, dia fokus kepada rakyat, tapi saya rasa itu langkah-langkah untuk memenangi hati rakyat, sebab rakyat yang akan vote, bukan bisnes akan buat
akan pilih seseorang jadi Perdana Menteri kan. Gitu je lah. Alright, so ni Jax 14 hari bulan mana? Okay, ni 14. Dia sideways sekejap, lepas tu boom naik. Yang ni lah biasanya tergolong dalam 80% yang result dalam kita punya screener. Ada jugalah yang 20% tu yang gagal tu. Okay. Carex ni dia medical ataupun healthcare tapi tak berapa nak COVID sangat lah. Okay. 14 November sini. Okay, ini pun dah kategori trade awal lah. Maybe ini pun ada dalam T0. Cuba tengok. Ataupun bursa Carex T0. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sepatutnya T5. Dah lepas lah ni. Kat sini T5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah lepas lah. Ini maybe another T0. Saya tengok. T0 Carex ada tak? Okay, dia bukan ranking nombor 1. Tak ada lah. Okay, tak apa, kita tengok dulu. Kalau tak ada, nanti saya akan kaji balik dengan tim kenapa tak ada. Sepatutnya ada lah. So kita boleh perbaiki lagi kita punya screener lah kalau macam tu. KAR. Carex ni ada dalam basic trend following. Advanced ni ada tak Carex? Ada. Okay. Pre-closing maybe tak ada. Okay, make sense. T0 ni sepatutnya Carex ni hari ni T1. Okay, sepatutnya keluar lah. Tapi saya kena check balik kenapa dia tak keluar. Okay, so tu antara kita punya screener lah. Ini 14 hari bulan berlaku kat sini. Okay tu. Sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari dia baru jalan. Macam saya cakap, kita punya time frame untuk trade tu valid, tapi depends pada support yang kita guna jugalah. Ada setengah tu dia dah turun break support level, benda tu dah tak valid walaupun hari ke-3. So kita dalam 10 hari tu kita ada high chances untuk benda tu continue jalan. Okay, last kali Lion In. Sebab ramai orang memang teknik macam-macam teknik yang dia dah tahu. Okay, tapi duk asyik fokus kepada counter yang salah. Itu yang tak best tu. Macam saya dulu lah, sama je. Okay, 14 kat sini Lion In. Kita ni counter JCK ni bukan counter yang bukan yang pakai screener tu. Ini yang saya pilih manual. Kita pakai screener kita ni 5, 10 dan 50. Okay. Jadi ada orang cakap jangan buy on breakout sebab breakout tu senang gagal. Memang betul, strategi buy on breakout ni dia bukan 100% jadi. Tapi kalau ikut saya lah kan, yang saya guna chances tu lebih daripada 50% dia nak continue naik. Contohnya macam ni lah. Once dia dah breakout, dia ada peluang untuk sambung naik. Yang penting sekarang ni kita kena pilih counter yang betul. Okay, kalau teknik power 99.9% power yang confirm jadi, tapi kalau pilih counter yang salah maybe dia counter tu maybe tergolong dalam 0.1 yang gagal. Sebab tu kita kena take note. Jangan risau sangat counter tu harga mahal RM1 ke RM1.5 ke, jangan risau, tapi fokus kepada potential dia. Okay, potential itu jangan tengok counter yang TP dia tinggi, paling tinggi kita ambil yang tu. Tak juga. Pada saya peluang dia nak naik tu. Dia nak naik, peluang dia nak bergerak naik tu. Jadi kita nak kena tengok volume, kita nak kena tengok transaction, kita nak tengok banyak benda lah, benda-benda yang macam tu. Yang tak ada dekat chart. Okay, campur dengan sentiment. Sentiment tak ada dekat chart. Sentiment pasal berita, pasal announcement dan sebagainya tu. Benda tu kita kumpul semua, baru kita boleh pilih counter yang lebih tepat. Still tak ada garanti lah. Maybe kita boleh naikkan chances kita nak sukses tu daripada 50-50 dia naik jadi 60%, 70%. Okay. Alright, so dah. Kita tengok kita punya screener ni lah. Okay, kita ambil basic trend following sajalah hari ni. So kita refresh. Dan kita buat screener kita ni. Yang minggu lepas punya tak ada sebab screener tu hang. Ataupun saya punya komputer lah tak boleh nak ni. 28 hari bulan, 28, 11, 22. Nanti saya akan sharekan watchlist ni. BTF screener. Okay.
Simpan. So kita ada counter ASB, Inari, MyEG. ASB, kena ikut ranking ni ranking ni penting. Inari, MyEG. Betul kan? Okay, UMES, Genetech, MRCB. UEMS, Genetech, MRCB. Okay, lagi CFM pertama Hibiscus Icon. Oh yo. CFM Hibiscus pertama Opcom. Okay, sepatutnya kita ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kat sini kita akan dapat 5 je lah. Untuk yang free user ada 5 dan user yang berbayar punya dia akan dapat full access lah. Cuma ni kita susun 10 saja. Okay, nak review satu pun susah kan. Hari ni kita sempat review satu je. Okay, so ni saya akan enablekan sharing, kongsi senarai, salin. Dan ini saya akan bagi paste kat pembusa punya lah. Okay. Watch list. Jom cari counter. 20, 8, 11, 22. Okay, ni ada soalan yang pasal bukan counter lah. Actually counter tapi ni. Khairul Azwan tanya sebab apa Mastil melompat. Okay. So Mastil kalau ikut analyst report lah. Okay, analyst punya discussion bila tukar Perdana Menteri baru, salah satu sektor ekonomi yang nak bagi ekonomi berjalan. Okay, nak bagi ekonomi berjalan, government kena induce ataupun dia kena start dengan construction sector. Okay, untuk restart ekonomi ni ataupun untuk bagi perform kan, ekonomi kita bagi baik, dia kena labur dekat construction punya sektor. Sebab construction sector ni dia punya multiplier effect kepada ekonomi dia antara yang terbesar lah. Jadi bila dia orang labur dekat construction punya projek, jadi tak kisahlah kroni ke siapa ke kan yang dapat projek tu, dia akan laburkan duit tu, hire orang, beli barang dan sebagainya untuk level yang bawah dia. Lepas tu level bawah dia tu dia akan duit tu akan tersebar, dia akan spend duit dan duit tu akan circulate dalam ekonomi. So itu yang dia punya tujuan utama lah. Jadi saya tak baca detail sangat analis punya discussion hari tu. Tapi dia kata dengan tukaran ekonomi ataupun PM baru ni, untuk restart ekonomi memang dia kena fokus sektor construction. Jadi construction ni raw material yang paling penting untuk construction ialah steel. Selain daripada simen dan sebagainya itu, besi antara salah satu barang utama untuk yang digunakan oleh construction. Jadi dia orang speculate sektor construction lepas ni akan dapat banyak projek dan hence lepas pada dapat projek ni dia akan spend duit untuk beli besi. Jadi itulah speculation dia. Sektor besi pun tiba-tiba melompat naik. Jadi itu yang saya faham lah. Tapi apa kata kita tengok harga besi sedunia. Okay. Harga besi dunia, saya tak ada full data. Sekejap kita ambil global market ni. So dekat dalam global market ni saya ada letak lah yang penting bagi saya lah. Okay. Kita boleh tengok kita ada FBMKLCI, DJI yang sekarang ni tengah on ni. Okay. Nasdaq, US 500, ni top 500 lah Titans kan. 30, VIX index, ni UK punya index. Okay. Nikkei, Japan, Hang Seng drop lagi. Okay. 17,300. Okay. USD MYR ini pertukaran wang. Harga minyak 74. Oh, jatuh lagi. Ni micro crude oil lah. Saya ada trade juga tapi tak banyak lah sebab masa kan kita nak siang dah tengok market, lepas tu malam nak tengok lagi, habis masa family kan. Gold, aluminium, ni lumber kalau tak silap saya. Ini kayu, natural gas, FCPO dengan Bitcoin. So kita tengok aluminium lah. Harga aluminium ni tengah turun .
Dia bukan represent steel sector, tapi aluminium ni kita boleh ambil hint lah. Saya tak jumpa futures steel kecuali dekat dalam kat India lah, Tata kan. So tak adalah turun sangat, harga kita consider stable, harga aluminium ni. Okay, dia biasanya in tandem lah. Cuba tengok Tata Steel. Bukan Malaysia tapi ke semua. Ni dia. India. Tengok. Ni antara salah satu producer besi lah. Tengok harga dia pun stable. Dia lebih kurang mengikut macam aluminium punya harga kan. Okay. Turun, lepas tu dia mula naik, lepas tu dia stabilize. Okay. So, saya lama jugalah nak cuba cari kan, tapi tak jumpa-jumpa. Lepas tu kejap cari, lepas tu lupa, kejap cari, lupa kan. Steel punya futures. Ada beberapa lah yang saya jumpa, tapi saya rasa benda tu tak strong sangat. Kena tengok dekat dalam ni lah. Dalam investing. Okay, so Faiz Razak tanya, tengok apa lagi? Wyckoff, okay. Sekejap, Facebook. Sekejap kita cari. Okay, kita tengok 1-2 soalan kita punya soalan daripada kita punya sharer. Okay, jadi sementara kita loading komen untuk sharer ni, siapa yang belum ada akaun CDS dengan Melaka Securities? CDS, kita boleh ada banyak akaun CDS. Siapa yang tak ada lagi akaun CDS dengan Melaka Securities, especially dengan saya, korang boleh contact saya untuk ambil details macam mana nak daftar akaun. Sebab melalui saya, korang akan dapat screener ni, screener Teropong Bursa tu, akan dapat percuma akses. Sponsored by Teropong Bursa lah juga. Saya kena belilah sikit, kena bayar kan. Tapi tak apalah, kalau korang active trader tak ada masalah. Screener ni free. Lepas tu support group kita ada lebih kurang dalam 400 active trader. 400 je lah, tak ramai sangat sebab saya punya klien ada dalam 1000 lebih. Jadi yang tu je lah, yang 400 tu je yang ada yang active trade. Okay. So active trader dia akan dapat special group masuk dalam VIP resident, saya panggil dia. Kat situ kita akan tukar-tukar pendapat lah. Dan kita ada siapa yang baru buka akaun dengan saya, tak kira trader baru ke lama ke, saya akan masukkan korang dalam satu group baru khas untuk new trader saja. Jadi kat situ dia lebih intimate lah, kita boleh tanya sama-sama kita kan. Sebab ni consider untuk group baru. Siapa yang lama ke otai ke apa ke, tak kisah. Jadi kalau group kecil biasanya orang akan tak takut sangat nak tanya kan, compare dengan grup yang 400 orang tu, nak tanya pun segan. Okay, especially orang barulah. Okay, jadi kumpul grup kecil, korang akan dapat full access. Lepas tu siapa yang maintain trade dan sebagainya, korang boleh request untuk masuk grup besar bila dah ready. Okay. Okay, so kita tengok komen. Sekejap ya. Lambat pula lah. Okay, saya baca lah. Siapa yang komen-komen ni? Okay, Muhammad Wai tanya SFP tag. Kita tengok beberapa sajalah, okay? Kita tengok orang yang baru-baru komen tadi tu. Muhammad Wai ni saya biasa nampak dekat dalam kita punya live. Okay, terima kasih banyak follow kita Cik Wai. Cik Wai, harap-harap saya sebut nama betul lah. Okay, technical. Bukan cadangan beli ataupun jual, kena ingat ya. So, zone resistance kita boleh tanda dekat sini. Okay, ni semua delete lah. Okay, ni discussion yang lama-lama sebelum ni. Kita cuba dulu tarik mana. Cuba sini. Okay, nampak gaya ni macam lebih patuh lah. Ni, no. Ni kot. Naikkan sikit. Apa yang saya tengah adjust ni, saya tengok, sambil-sambil saya cerita lah saya tengok point yang ni, dia kena kat situ, dan point yang ni, ngam. So, saya adjust lah kat sini. Rupanya dia tanda kat sini untuk pakai 2 point ni untuk dapatkan yang ni react kat situ. Okay. So, kita ada satu level, saya pakai closing price kat sini, saya suka macam tu. Okay, nak pakai yang ni pun boleh.
tak ada masalah. Tapi ni saya punya personal, saya akan pakai ni. Lepas tu tanda lagi. Closing price kat sini, satu lagi betul dia naik. Ini nampak macam dia tengah membentuk wedge. Okay. So, kalau wedge yang macam ni, movement ni kita consider slightly weak. Sebab ascending wedge, wedge yang tengah menaik, yang macam ni, ialah satu chart pattern yang bearish. Sorry. Chart pattern yang bearish, naik, turun, naik, turun, naik. Lepas tu dia akan breakout ke bawah. Ini kebiasaan. Okay, most likely punya scenario. Tapi yang naik-naik ni dia kena cecah kat sini lah. Ini saya punya lukis pakai mouse ni tak berapa sharp. Okay, jadi kat sini ni pun kita tak nampak selagi price tak breakout dekat atas ni, kita consider benda ni masih lagi sideways ataupun dia akan ataupun kira bearish lah. Okay, pada saya ambil yang lowest ni dulu. Ini zone yang dia akan trading. Most likely dia akan sampai sini, dia turun, break kat sini, pergi sini, lepas tu dia naik balik ataupun dia turun. Jadi saya tak pasti lagi keadaan dia macam mana. Cuma kita tengok keadaan ni lah, ini nampak slightly bearish bagi saya. Okay. So dari segi pergerakan volume pun agak kurang power lah sebenarnya. Okay. So kat sini volume strong, lepas tu bila market dah mula sideways ni, volume dah mula sikit. So ada dua pendapat kat sini. Kalau pakai volume ni, okay, maybe orang kata volume dah mula kering. Betul juga. Okay, technical analysis ni sebenarnya dia refer kepada pandangan kita, pendapat kita. Jadi ada setengah kata bearish, ada setengah kata bullish. Yang mana satu? Kalau tanya dia, kalau dia bagi reason dia sebab apa bearish, dia betul. Yang kata bullish, macam mana, apa sebab dia kata bullish, dia pun betul. Jadi kita sebenarnya kita kena pilih side kita sendiri. Sebab lagi sekali kita takkan tahu apa yang jadi masa depan. Okay, kita takkan tahu. Jadi kalau kita fokus untuk kita mahir, kita kena develop kita punya insting, kita kena develop kita punya proses untuk kita nak buat decision tu. Jadi kalau mata saya tengok lah, yang ni possibly kat sini Ini saya punya, memang saya punya speculation saja. So kat sini high volume dengan candlestick yang macam ni. Ambil point-point yang critical lah. Okay. So ini possibly operator cuba nak test untuk push up harga. Mungkin. Okay. So dan volume ni tinggi daripada biasa ataupun yang tinggi daripada moving average ataupun average yang kita nampak ni lah. Ni moving average volume ni saya pakai 20. So pada pendapat saya, possibly operator kat sini dia kata okay, seller maybe ada ramai lagi. Jadi harga pun turun. Dekat sini ada lagi satu kita panggil bullish engulfing. So bila bullish engulfing ni berlaku dengan volume yang kecil. Yang ni bagus sebenarnya, ini good news. Tapi kalau kita tengok dia naik ni tanpa ada strong volume. Jadi kat sini ni possibly seller dah mula berkurangan. Jadi benda macam ni yang kita nak kena develop mind kita fikir. Dan bila saya cerita ni pun bukan 100% macam tu. Dia ada peluang untuk benda tu salah. Jadi kita kena open kita punya mind. Okay. So lepas tu ada continuation 1, 2, 3 naik. Lepas tu sampai dekat zone yang ni lah, kita tanda daripada sini ke sini, kita buat satu garisan, dia pergi kat situ, ngam. Okay. Jadi untuk yang ni, untuk daripada sinilah, untuk daripada sini dan seterusnya, saya nampak benda ni bullish. Tetapi dia orang panggil upside lah. Kalau analyst kan dia akan cakap limited upside. Okay. Dia tengok maybe zone resistance maybe sampai kat sini sahaja. So daripada harga ni maybe dia akan cecah RM9. Ada setengah orang memang banyak lah tu. Kalau saya pun memang saya consider banyak. Okay. Untuk price nak cecah ke sini, dia kena break level ni dulu. 182. Jadi apa-apa hal pun kita nak tahu strong ke tak, kita tengok price break 182 ataupun lebih kurang itulah. Okay. 182 ke 183 ke. Okay, kita ambil ke situ. Kalau dia bergerak ke situ, probably boleh pergi ke 19 berapa ni? 191 ataupun 190. So dia ada lebih kurang dalam 7 sen dekat situ. Tapi kalau dia tak berjaya break 182 ni, maybe dia akan turun ke sini. Ataupun turun ke moving average 10 dulu. Kalau 10 break, dia akan 50. Kalau 50 break, maybe ke sini. Kalau ini break, maybe dia akan turun ke sini. Jadi kita kena tengok. Plan A, ada chance dia nak naik. Bagi saya, chance dia nak naik tu sekarang ni 50-50.
Okay, kalau dia dah breakout 183, chances nak sambung naik tu maybe lebih tinggi tapi setakat 190. Kalau dia naik atas ni, maybe chances untuk naik lebih, dia meningkat balik dengan ada possibly akan ada good news untuk support. Jadi kalau tiba-tiba dia breakout tanpa ada good news, maybe korang kena hati-hati. Sebab breakout tu tak disokong oleh apa-apa. Jadi kita ingat pergerakan harga dalam saham sebenarnya dia relate semula kepada fundamental dia. Jadi kalau sebulan lepas fundamental dia set macam ni, okay, jadi sekarang ni harga tak sepatutnya break previous high fundamental, previous high yang bulan lepas punya, sebab fundamental dia sekarang ni tak ada apa perubahan. Okay, jadi tak make sense kalau dia tiba-tiba price breakout lepas tu tanpa sokongan apa-apa. Jadi kalau price breakout dengan volume yang tinggi dan sebagainya itu, mungkin petang tu ataupun soon akan keluar berita kata ada positive development. Itu saja. Okay, jadi kalau tiba-tiba dia breakout, lepas tu tak disokong oleh volume ke apa ke, tak ada fundamental change, possibly benda tu akan fail. Jadi sebab tu penting relationship antara technical dengan fundamental dan maklumat lain, sentiment dan sebagainya, announcement. Semua benda tu kita kena kaji. Baru strong kita punya trading plan atau strategi kita tu, kita consider faktor A, B, C dan E. Tapi dia kena ada banyak, barulah benda tu menyeluruh. Okay. Jadi upside bagi saya kat sini saja 191. Kalau dia breakout kat atas ni dan konklusif maybe dia nak naik, dia naik 195 ke, tinggi sikit lagi. Okay, maybe dia breakout lebih pada 5% kat sini kan. Okay, possibly benda tu boleh continue lagi, especially bila ada good news. Jadi daripada yang saya tengok ni, maybe tak ada lah nak keluar good news sangat. Okay, unless kalau kita tengok kat sini, ni highest volume, lepas tu price naik, turun, tak ada apa-apa. Jadi benda ni tak sure lagi, maybe akan panjang lagi dia punya sideways, ataupun maybe benda ni dah mula masak. Okay, since kat sini ni dia up dengan low volume. Benda ni semua korang ada dalam buku Anna Colling tu. Dipanggil anomaly. Okay, sepatutnya effort equals to result. Dalam Wyckoff pun ada. Okay. Alright, so kita dah 11 buku dah ni. Minta maaf kawan-kawan ya. Ada juga orang tanya ni, counter-counter ni. Minta maaf ya, saya tak boleh ni. Tapi siapa yang nak boleh WhatsApp saya. Hantar je WhatsApp. Kalau ada masa saya akan cuba review korang punya counter secara teknikal. Tak ada masalah, free of charge. Okay. WhatsApp saya 0195262785. Tapi kalau boleh buka akaun dengan saya, lagi baik. Okay, tak ada masalah. Alright, itu sajalah daripada saya ni. Terima kasih banyak kawan-kawan yang stay tune. Nampak gaya kita punya live stream hari ni. Live stream hari ni yang pakai StreamYard ni bagus ya. Kita tengok macam ada dekat sebelah atas saya ni. Okay, sini ya. Kita nampak ada logo StreamYard ni. Sekarang saya tengah guna for free. Okay, free access. Jadi harapan maybe saya akan cancel saya punya Zoom dan fokus kepada StreamYard. Sebab nampak feature dia lagi bagus kan. Okay, so kita tengok, doakan sama-sama, saya akan cuba buat yang terbaik. Alright. Itu saja daripada saya hari ni. Terima kasih banyak. Siapa yang perlu buka akaun, WhatsApp saya direct malam ni. Saya akan reply dengan maklumat-maklumat yang diperlukan. Alright gang, see you next week. InsyaAllah kita akan review counter kita yang kita buat watchlist hari ni. Alright, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat malam.